Dan kita nak kalau boleh semua kita buat doa, kita usaha, kita counseling, kita turun padang, kita bantu. Inilah yang kita jalankan dari semasa ke semasa. Pejabat kami sentiasa dapat, dan kami sentiasa buat satu laporan bagaimana musahadah ini dibuat. Alhamdulillah, terima kasih Yadim. 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 Alhamdulillah, terima kasih Yadim atas musahadah internet 3.0. Allah ya Tuhanku, tiada kemudahan kecuali yang Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesukaran itu mudah apabila Engkau menghendakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya sekali lagi Zamza Rizal Mat Arifin sebagai moderator bagi program Yadim Maya Biar Jelas. Pada hari ini 13 Julai 2021, kita akan membawakan satu isu yang hangat diperkatakan di Malaysia pada masa ini, iaitu penyakit mental di Malaysia adakah serius? Tuan-tuan dan puan-puan, mengikut rekod daripada Kementerian Kesihatan Malaysia telah mendedahkan sebanyak 91.2% daripada lebih daripada 100,000 panggilan yang diterima daripada talian bantuan dan sokongan psikososial yang dikendalikan oleh KKM ini, menyatakan ramai masyarakat Malaysia memerlukan sokongan emosi dan kaunseling dalam tempoh norma baru ini, PKP ini. Sedar tidak sedar kita semakin dihanyuti dengan perasaan yang kurang enak dalam keadaan sekarang kesihatan kita, daripada ketiadaan pekerjaan kita, daripada tekanan masalah keluarga dan persekitaran. Nah, di sini pada hari ini kami di Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia berasa bangga dan berterima kasih pada ahli panel, iaitu yang berbahagia Tuan Muhammad Mustaqim bin Asmuji yang lebih mesra dipanggil oleh Cik Kim, iaitu seorang perunding forensik kesihatan mental, Cik Kim Training Consultancy. Assalamualaikum Cik Kim, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zam? Sihat? Baik, Alhamdulillah Cik Kim. Alhamdulillah. Baik Cik Kim, saya nak wawarkan kepada penonton. Program ini boleh dilayari di Facebook Live Yadim dan akan ditonton oleh seluruh jutaan peminat bagi program online Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Kepada para penonton, sila like dan share program ini dan boleh membuat sebarang komen atau pertanyaan ataupun memerlukan penerangan daripada Cik Kim, bolehlah menulis di bahagian komen untuk kita siarkan dan untuk kita tanyakan kepada Cik Kim. Dan untuk program ini, specialnya Cik Kim, program hari ini, kita akan sediakan link untuk kehadiran pada para penonton live dan penonton bersuara pada kita pada hari ini, dan kita juga akan sediakan e-sijil kepada mereka. Sebab kadang-kadang payah dapatkan sijil ni kan. Ya, betul. Kena rebut peluang lah. Betul. Baik.
Jadi saya rasa dengan adanya peminat-peminat Cik Kim, peminat-peminat Yadin sendiri akan bertambahnya viewer kita pada hari ini bagi kita membincangkan program yang yang diberi nama Biar Jelas dengan isu hari ini, penyakit mental di Malaysia adakah serius. Cik Kim, saya rasa ramai yang dah nak tahu apa isu kita. Sedikitlah tentang Cik Kim ni. Cik Kim ni lah seorang perunding forensik kesihatan mental di Cik Kim Training dan Konsultansi, iaitu pengasas pusat latihan dan terapi kesihatan mental di Malaysia ni. Jadi Cik Kim ni adalah menubuhkan pusat konsultansinya, saya rasa ditubuhkan seawal tahun 2000 berapa Cik Kim 2010. Ya, betul Cik Kim, 2010. Jadi konsultansi Cik Kim ni latihan ni memfokuskan kepakaran khas dalam forensik kesihatan manusia. Maksudnya benda ni tidaklah baru lagi bagi Cik Kim, tapi isu yang timbul ni baru di kalangan rakyat Malaysia. Betul. Jadi saya nak meneruskanlah kita punya topik kita pada hari ini. Boleh tak Cik Kim jelaskan apa yang dikatakan penyakit mental dan kesihatan mental ni Cik Kim? Dan macam mana keadaan yang menunjukkan seorang itu berpenyakit mental? Silakan Cik Kim. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih pada saudara moderator kita, saudara Zam kita. Okey, di atas sedikit perkenalan. Dan kepada para pendengar yang follow Facebook, anda boleh follow Facebook Yayasan Dakwah Islamiah. Anda juga boleh follow page Terapis Muslim Malaysia yang kita linkkan bersama supaya anda mendapat manfaat di sebalik apa perbincangan pada hari ini. Berbalik pada Zam dia, Zam bertanya jelaskan semua apa beza penyakit mental dengan kesihatan mental. Pertama, sebelum saya menjelaskan, saya ingin mohon maaf kepada rakan-rakan teman-teman yang jutaan mendengar. Pertama, saya kena declare dulu. Saya bukan doktor, saya bukan kaunselor, saya bukan psikologis, saya bukan psikiatris. Yang saya adalah, orang tanya, Cik Kim apa? Saya adalah pakar runding kesihatan mental forensik yang menjuruskan membedah siasat keadaan emosi dan mental seseorang dikala terkena kemurungan, anxiety maupun depresi. So bila menjawab persoalan tadi teman-teman yang Allah, para pendengar dan juga Zam, disebut penyakit mental disebut sebagai mental illness, okey, dengan istilah yang bahasa mudah dipahami oleh rakyat Malaysia. Disebut mental illness disebut sebagai kesakitan mental bersifat negatif. Itu dia. Penyakit yang melibatkan apa? Gangguan pada fungsi otak kita. Dengan rakan-rakan teman-teman yang betul sekalian. Gangguan terhadap fungsi otak kita yang akhirnya menyebabkan pada apa? Pada perubahan proses kita berfikir, kita berperasaan dan bertingkah laku yang akan mengakibatkan gangguan menjalani aktiviti harian kita. Makna kata, bila kita terganggu fungsi otak kita, kita akan terganggu juga proses kita berfikir, proses kita bercakap, proses kita berperasaan dan proses kita bertingkah laku. Sebab apa? Bila sebut pada fungsi otak ni, dia ada kan kita belajar kan kat dalam channel kita ada otak kanan, otak kiri. So semua tu fungsi otak ini dia ada sistem yang tersendiri. Kalaulah katakan, okey, fungsi otak kanan kita berkaitan kreativiti kita padam, kreativiti otak kanan padam, habis. Kalau otak kiri kita yang melakukan pemikiran logik terpadam tiba-tiba dengan gangguan mental emosi, apa terjadi? Seluruh tubuh badan kita out, akhirnya kita tidak bermain. Itu yang pertama. Yang disebut sebagai penyakit mental, ini gangguan yang melibatkan pada fungsi otak yang menyebabkan perubahan pada apa? Pada proses kita berfikir, proses kita berperasaan dan bertingkah laku. Sebab itulah WHO Zam dengan para pendengar yang Allah sekalian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan penyakit mental ini antara 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia.
Dan sebenarnya untuk pengetahuan Zam, setiap hari saya akan monitor melalui Google Trend tau. Dengan keyword, kalau Google Trend untuk Malaysia, dengan keyword orang mencari perkataan stres, untuk pengetahuan Zam, Masya Allah, tidak pernah landai. Seperti COVID juga lah sekarang. Tak pernah landai. Graf dia akan sentiasa naik. Dan pada waktu pemuncak, khususnya pukul 12, pukul 1, zoom, naik. Dan dia akan zoom kepada negeri. Siapakah orang yang mencari berkaitan kata kunci ini? Oh, negeri wilayah persekutuan, tinggi. Negeri Johor, tinggi. Kelantan, tinggi. Makna kata ramai sangat yang mencari perkara ini. Kemudian, kita dah selesai berkaitan dengan hal ehwal ataupun gambaran berkaitan dengan kesakitan mental atau penyakit mental. Okey. Kemudian kita pergi pada kesihatan mental. Bila sebut kesihatan mental, dia bersifat positif. Bila kesihatan mental, kita bicarakan berkaitan kesihatan mental, ianya ada satu keadaan sejahtera. Zam sehat hari ini, okey, boleh sedar keupayaan diri, boleh duduk sekarang jadi moderator. Sedar tu. Okey, kesedaran menjadi moderator. Yang mendengar di atas saya, kesedaran fizikal, mental, mendengar isu yang kita utarakan pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian, menyadari tentang apa? Keupayaan diri. Kedua, mengendali tekanan dengan baik. Di musim-musim COVID ni, ramai orang salahkan orang sana, orang sini. Stop daripada menyalahkan orang. Tengok pada diri. Okey, bagaimana diri mengendalikan tekanan yang berlaku. Kemudian, bila sebut kesihatan mental lagi, disebut dapat bekerja secara produktif. Maknanya kalau Zam bangun pagi dalam keadaan produktif, automatik kalau bertugas pukul 8 lah dia akan berada di ruangan kerja. Kalau tak produktif, dia bangun lambat. Allah, penat badan, mengeliat aja pagi petang siang malam. Jadi bila dia bangun pagi letih dan menunjukkan produktiviti diri dia menurun. Itu dah pergi kepada kesihatan mental yang negatif. Dia dah menurun. Kemudian bila sebut kesihatan mental, kita mampu sumbang balik pada masyarakat. Bila kita ada kemampuan sumbang balik pada masyarakat. Sumbang Nizam bukan sumbang dari sudut duit semata. Okey, bukan dari sudut kata-kata semata, tidak. Apa yang kita ada sebagai manusia yang sihat, kita sumbangkan kepada masyarakat. Walaupun benda tu sikit. Contoh, walaupun Zam mengetahui berkaitan dengan isu hari ini sikit saja contoh. Namun daripada link-link yang diberikan ini, boleh dikembang biakkan lagi ke seluruh strata Malaysia. Ini bermakna kita mampu memberi sumbangan kepada masyarakat. Itu beza disebut penyakit mental, atau mental illness ataupun mental health. Okey, baik. Bagaimana Zam? Zam mungkin pernah alami satu keadaan blur-blur. Mungkin Zam boleh berinteraksi sini, blur-blur, buat kerja, tiba-tiba. Baik. Pernah rasa stres, mungkin rakan-rakan teman-teman pendengar pun mungkin pernah rasa stres. PDPR lagi, nak handle anak lagi dan sebagainya kan. Jadi, macam mana kita nak tahu apakah petunjuk umum bahawa diri kita ni ada terganggu mental dengan emosinya? Ada 10 petunjuk umum. Sekurang-kurangnya bila saya sebut ni 10, sekurang-kurangnya 3 ke atas, sekiranya ada, jumpalah pakar yang boleh membantu anak. Baik, apakah petunjuk umumnya Zam? Yang pertama Zam, dengan sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, rasa sedih dan putus asa. Berapa ramai orang kat luar sana merasa sedih dan berputus asa hidupnya. Start daripada bulan Mac 2020 sampai sekarang. Ada yang meratap sedih. Ya Allah, aku tak boleh lah, tak boleh jalan. Pagi tadi saya dengar ada wawancara dekat TV3. Ada seorang ni memang dia pakar menghias ke dekorasi untuk perkahwinan. Dia tak boleh nak run bisnes dia. Saya cakap dengan isteri saya, sebenarnya dia ni boleh pergi lebih jauh. Walaupun dalam bentuk fizikal dia tak boleh menjalankan bisnes dia,
tapi dia boleh menggunakan keupayaan dan kepakaran dia untuk generate kepakaran di atas kalian. Baik, itu dia. Itu yang pertama. Rasa sedih, putus asa. Dah lah rasa saya putus asa. Petunjuk yang kedua. Apa dia? Ada niat untuk mengakhiri hidup dia. Ni ramai sangat. Ramai pelajar-pelajar universiti, maupun orang awam, WhatsApp saya dengan WhatsApp dengan tim terapis muslim saya. Dia kata, Cik Kim, terapis sekalian, saya nak tamatkan riwayat saya. Masya Allah. Dan kebanyakan bukan bangsa lain, bangsa kita ni. So, macam mana sampai ada niat untuk mengakhiri hidup? Baik. Itu nombor 2. Memasuki nombor 3. Apa tanda jika diri kita ni ada gangguan mental, gangguan emosi, atau ahli keluarga kita ada gangguan mental emosi? Kerana saya bercakap ini untuk pengetahuan Zam, bukan hanya dari sudut teori ataupun praktis di lapangan clinical terapi yang pasukan saya jalankan. Namun ianya berdetik daripada diri saya juga apa yang menyebabkan beria-ia dalam bidang ni, kerana bapa saya untuk pengetahuan Cik Zam, saudara Zam kita, bapa saya 3 kali masuk buat psikiatrik. Dia diagnos skizofrenia. Jadi kalau tuan-tuan membaca artikel-artikel saya di atas talian sebelumnya, itu semua bukan main, itu true penulisan daripada hati saya, kerana nakkan khususnya warga-warga emas, amak ayah kita ni mentalnya sihat dan bahagia dunia dan akhirat. Sebab itulah kita cetuskan nombor 3. Sekira mana kita rasa, ya Allah, lain macam ni, ada niat nak bunuh diri tadi, mengakhiri hidup. Nombor 3, kita tidak dapat mengawal diri sendiri. Kita tak dapat kawal diri sendiri. Tak dapat atur kehidupan kita. Loss, disebut loss. Bila loss, ada masa bila kita loss, memang tak boleh buat apa. Dan kita perlukan kepada sentuhan pengalaman pakar untuk membantu anda keluar daripada ini. Macam kalau COVID ni, di atas talian boleh buat, namun ianya terbatas. Bagusnya macam saya selalu dengan tim melakukan forensik kesihatan mental ni secara berdepan. Jadi itu experience tu dapat rasa sedikit. Nombor 4, petunjuk umum. Gejala gangguan mental yang berlaku pada diri kita. Nombor 4, apa dia? Takut tanpa sebab, Zam. Malam nak tidur takut, tutup mata takut, pergi buang air pun takut, semua takut, Zam. Takut manja. Takutlah. Contoh anak kita pun stres semua dalam kumpul rumah. Kita nak bawa dia keluar ke depan je. Main ke depan. Apa isteri kita atau pasangan kita kata, jangan bang, takut COVID, kata. Wah. Kalau kita nak ke depan, pos kereta tu pun ada rasa ketakutan, itu sebenarnya kita ada riak-riak ke gejala gangguan emosi dan mental. Baik, itu nombor 4. Bang. Nombor 5. Ini orang perempuan. Kebanyakan yang saya jumpa. Apa dia? Perubahan diet yang melampau. Lelaki ada juga, Bang, tapi saya jarang sangat lah kan. Jarang sangat saya bertemu. Yang kebanyakan wanita tidak makan atau muntah lebih kerap atau mengambil ubat-ubatan herba untuk menurunkan berat badan boleh menjadi gangguan mental. Peningkatan atau penurunan berat badan yang melampau juga boleh menjadi gejala kepada penyumbang kepada gejala mental. Ada orang cakap, Zam, orang yang sakit mental ni tak solat 5 waktu. Saya bertemu dengan seorang ni, Zam. Dia datang jumpa saya, dia menghadapi anxiety. Dia sangat frust bila ada ahli agamawan cakap dengan dia bahawa dia ni kurang ibadah. Untuk pengetahuan Zam, dia cakap dengan saya apa? Dia ni humble punya orang. Pesakit saya ni humble punya orang. Dia kata, Cik Mustaqim, saya datang jumpa Cik Mustaqim ni, saya tak nak nasihat-nasihat agama. Kerana apa? Pertama, saya bukan nak riak, dia kata. Setiap malam saya tak pernah miss qiyamul lail. Duha saya tak pernah miss. 5 waktu solat tak pernah miss. Dia bertanya balik pada saya. Dia tanya apa? Cik Kim, siapakah yang boleh menjamin bahawa orang-orang yang kuat ibadah tidak terkena sakit mental?
Sebab itu kalau mengkaji berkaitan dengan satu kitab hikam, penulis yang menulis kitab hikam itu satu ketika pernah berdepan dengan situasi gangguan mental dan emosi. Sebab tu bila kita nak bercakap, biar ada butir ilmu dan fakta, biar belajar. Itu dia. Nombor 5, perubahan diet yang melampau. Kemudian nombor 6, perubahan mood swing. Nombor 7, ada orang dia dah tak tahan dah dia punya gangguan emosi mental, dia ambil dadah dan minum alkohol. Nombor 8, perubahan tingkah laku yang melampau. 9, sukar menumpukan perhatian. 10, takut melakukan aktiviti sosial. Makanya sekiranya kita ada 3 atau 4 naik ke atas ciri-ciri tersebut, kita ada kecenderungan kepada gangguan mental dan emosi. Allah alam jawab, saya passing kembali pada Zam untuk seterusnya. Silakan. Banyak faktor-faktor yang menjadikan kita sakit mental kan. Cik Kim, saya baru tahu ni sebenarnya. Saya ingat kalau dalam data yang Cik Kim bagi tu, saya ada dalam salah satu nombor yang Cik Kim letak. Cuma saya tertarik Cik Kim kata data kesihatan mental ni kita akan berubah pada hari ke hari kan. Maksudnya kita boleh tengok lah kan, macam kes-kes baru COVID ni lah kita boleh tengok setiap hari ada tingkatan atau penurunan macam tu lah kan. Boleh. Saya showkan sekejap kepada Zam. Okey, dapatan daripada tim teknikal kami baru bersiaran di dalam sebulan saja dekat Facebook kami. Tengok apa dapatan yang kita dapat. Memang sangat mengejutkan. Okey, kita akan tengok dekat sini. Okey, apakah yang mengejutkannya? Jangan terkejut sebab ini memang sudah dianalisis oleh bahagian teknikal kami. Baik, cuba kita tengok dekat sini. Baik. Okey. Kita lihat ya. Okey, sebentar. Okey, Zam. Okey, ini dekat dalam Facebook Terapis Muslim Malaysia kami. Okey. Apa dapatan yang ada? Okey. Siaran-siaran kami start daripada awal bulan 6 sampai sekarang ada beberapa petunjuk. Nampak tak? Sembang tengah hari bersama terapis. Topik kerosakan mental pasangan. PKP 3.0. View yang lihat siaran ni 2,497 orang. 66% ya Zam, yang mendengar menyaksikan topik ni adalah golongan lelaki. 30% yang mendengar dan menyaksikan topik ini golongan wanita. Nampak tak? Dan dia ada data region. Selangor paling tinggi, Kuala Lumpur paling tinggi, Johor, Kedah. Dan yang menyaksikan ini adalah golongan lelaki. Banyak ya? Baik. Ini topik selenggaraan emosi. 5,655 orang yang dengar. 91% golongan lelaki. Baik. Sembang tengah hari. Serlah taring selepas berkahwin. Ini kes yang dalam keadaan hari tu suami pukul isteri sampai tergolek masuk dalam ward NSU. Isteri pukul suami dan sebagainya. 71% yang mendengar menyaksikan topik ini golongan lelaki. Baik. Dan Selangor menduduki nombor 1. Johor, Kuala Lumpur. Yang ni kemurungan. Data kemurungan soal lelaki. Bila bersiaran dengan tajuk ini, 91% yang mendengar adalah golongan lelaki. Dan Selangor juga menjuarai. Ya Allah. Kadang saya doa, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah ketenangan pada rakyat-rakyat di Selangor ni, wahai Tuhan. Baik. Itu dia. Yang ni mati sebelum mati. 77% juga yang mendengar paling tinggi golongan lelaki. Begitulah trend yang menunjukkan, data yang menunjukkan bahawa kita bersiaran menggunakan kata-kata kunci ini rupanya untuk pengetahuan Zam, lelaki yang paling tinggi di kala ini. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Sebab lelaki ni Cik Kim kan dia banyak menyimpan sebenarnya. Dia simpan, dia tak lepaskan. Jadi dia terbuku mungkin di dalam fikiran kan. Betul. Kalau kita buat satu perkumpulan
sembang hati ke hati lelaki, saya rasa ramai lelaki akan bersama dengan kita. Betul. Dia banyak simpan tau. Apa? Kita boleh lead lah maknanya. Kita boleh lead. Sebab hati lelaki ni, ramai wanita tak tahu. Nak dikala macam ni kan. Sebab dia lelaki ni sama suami, dia ketua keluarga. Dia soal peningkatan. Kita tengok kejadian bunuh diri baru ni. Semuanya, saya kumpulkan fakta-fakta ni semua ni, itu yang dalam laporan. Kebanyakannya 67% meliputi lelaki. Itulah. Udah tombang lelaki kita dapat gaya Zam. Gitu. Silakan Zam, seterusnya. Cik Kim ni ada, bila Cik Kim bercakap macam tu, ada komen daripada Facebook si Kai Habibi. Adakah lelaki ni kuat fizikal sahaja tapi lemah mental dan wanita sebaliknya? Soalan bagus. Soalan bagus. Berdasarkan pada pengalaman saya start 2010 sampai sekarang mendalikan isu-isu kesihatan mental kaum lelaki dan wanita, kebanyakan yang datang ke saya ni atau jumpa dengan terapis Muslim Malaysia ni ramainya wanita. Kerana apa? Wanita dia cepat sedar isu yang berlaku, emosi tak berapa keruan. Dia mencari solusi. Lelaki ni dia dah hujung-hujung baru jumpa saya, Zam. Dia dah penat baru nak jumpa terapis, baru nak jumpa kaunseling, baru nak jumpa psikiatris. Alamak. Lepas tu harapan dia pula bila jumpa kita tu kalau boleh di terapi tu dalam 2-3 jam baik pulih. Mana mungkin. Kalau dia dah seorang lelaki, kalau dia dah kemurungan 2 tahun nak dibaikkan 2 jam, mana mungkin. Ini bukan kita letak tongkat, okey, nang bertinang kau ting keluar daripada session, yes, aku kembali sihat. No. Itu dia tadi. Maknanya yang saya perhati pada akhir ini, kaum lelaki dia perlu menstrategikan mental dia dengan kuat dan emosi dengan kuat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Itulah, bila Cik Kim dah sebut pasal golongan tadi, dia sedikit sebanyak telah menjawab persoalan kedua, tapi saya tanya juga golongan manakah yang mudah terdedah dengan penyakit mental ini? Adakah ia berkaitan dengan gender, peringkat umur, profesi dan sebagainya? Apakah tip penjagaan Cik Kim? Okay, baik. Soalan yang bagus daripada Zam. Okay, begini. Bila kita sebut, we talking about gangguan emosi mental, gangguan emosi dan mental tidak kenal erti siapa Zam. Zam bekerja sebagai pegawai dekat Yadim. Dia gangguan mental, emosi marah, emosi sedih, dia emosi murung, tak kenal. Zam, Zam berada dekat Yadim. Dia tak kenal. Dia kalau serbu je, memang tak kenal siapa. Dia tak kenal gender, dia tak kenal peringkat umur, dia tak kenal profession, dia tak kenal erti umur. Saya berdepan dengan seorang budak ini. Umur 7 tahun Zam, sudah masuk ke ward psychiatrist untuk bertahun-tahun. Because of what? Because ada satu kejadian waktu umur 4-5 tahun, dia nampak depan mata mak bapak dia bergaduh sampai bapak dia hunus pisau pada isterinya depan anak. Dan pergaduhan itu melirik-lirik bukan sekadar sebulan, 2-3 bulan. Hampir 1 tahun. Jadi budak itu membesar dalam keadaan ketakutan, sehingga satu ketika budak itu bila saya buat assessment, dalam otak dia terpapar gambar ayah dia nak bunuh mak dia dengan pisau. Jadi satu ketika apa berlaku dalam keadaan tidur, dia bermimpi dia seperti dia pula membunuh mak bapak dia. Sampai tahap tu dia trauma tau. Akhirnya budak ni dibawa ke psikiatris dan psikiatris mengesahkan bahawa budak ni mengalami kemurungan yang dikatakan major depression disorder berawal umur 7 tahun. Bayangkan. Dulu Zam mungkin awal 90-an, kita awal 90-an, kita tak ada benda-benda macam ni. Itu Zam. Kita tak ada benda-benda macam ni. Kita menjalani hidup dengan baik, dengan bagus. Kita tak fikir nak bunuh orang, nak bunuh diri ke apa, tak ada fikir. Stres juga dengan dikongkong oleh mak bapak kita. Tapi kita tidak pergi ke arah yang melampau. Gitu. So, tips penjagaan ni macam mana? Dia ada 4 tips. Teman-teman mata Allah sekalian, sila catat. Sebab mulut saya ni, dia audionya adalah nota. Begitu. Catat.
Macam mana nak buat penjagaan mental dengan baik? Pertama, kita kena belajar berkaitan dengan pengurusan kolbu. Ni kat sini. Ini segala-gala bentuk kat sini. Innamal a'malu binniyat kan? Segala apa yang kita buat berasaskan pada niat. Kalau bangun pagi niat dah tak betul, jawapannya memang tak betul. Kalau seorang usahawan katakan, kalau seorang usahawan, okey, bangun pagi otaknya niatnya asyik duit. Di mana kau duit? Memang hancurlah jawapannya satu lagi. Kerana di kala pandemik ni saya perhati Zam, baru ni saya coaching pada seorang usahawan. Dia tak berdiam. Cik Kim, saya tak pernah rasa macam ni dan saya tak pernah fikir bahawa mental emosi ni adalah yang sangat penting dalam diri saya sebagai seorang usahawan. Dan dia tunjuk pada saya dalam grup-grup usahawan dia sudah ada orang yang bunuh diri. Bayangkan. Itu yang tak appear dekat paper dan sebagainya. Jadi elemen pertama letak balik dekat kolbu. Nanti kita akan cerita pada akhir ujung-ujung itu tuan. Kolbu. Dalam sini ada apa? Dalam sini ada apa? Kolbu ni ada kepercayaan. Apa yang kita percaya di kala pandemik ini, itulah yang kita akan laksanakan dan lakukan. Kalau kita percaya bahawa musnahlah perniagaan kita, maka sampai tahun depan dah musnahlah kita punya perniagaan. Kalau kita percaya bahawa COVID ni tak turun-turun, setiap hari tak turun-turun, maka itulah kepercayaan kita sampai ke tahun depan, COVID takkan turun-turun. Sebab tu baru ni untuk pengetahuan Zam, saya dah tak ikuti perkembangan berapa banyak melambung, 10,000 tak ada. Okey, isi saya siap tanya pada saya, bang, abang tahu hari ni? Saya bertanya dengan dia semalam, sayang, perlukah abang mengambil tahu bahawa setiap hari kes meningkat ataupun perlukah abang mengetahui macam mana nak menebar luaskan ilmu-ilmu sebegini ke seluruh masyarakat Malaysia? Mana yang lebih penting? Isi saya terus diam dah. Lepas tu dia kata, bang, besok saya tak nak update lagi lah. You see? Benar? Okey. Nombor 1, kolbu. Nombor 2, dah bersih sini, dah selesai sini, dia akan connect dengan kita punya kognitif, pemikiran. Pemikiran kita pun akan distruktur kembali. Okey, kalau tak boleh buat sendiri, kita jumpa pakar. Struktur kembali. Cara aku berfikir di kala macam ni macam mana? Okey, sempit-sempit ni macam mana aku cara fikir? Kalau tiap hari aku berfikir bahawa sempit, maka kita menarik benda yang sempit, jadi emosi kita pun jadi sempit. Kolbu ada connect dengan kita punya pemikiran. Pemikiran akan ada connect dengan kita punya emosi, perasaan kita. Bagaimana kita bereaksi daripada apa yang kita fikirkan, dia akan connect dengan emosi kita. Kalau emosi dah tak betul, habis teman-teman yang mata Allah sekalian. Itu yang terjadi pada seorang usahawan baru ni. Saya coaching dengan dia. Dia tak duduk kelanton ni. Dia fikir, betul lah Cik Kim. Doktor serahkan saya dah 18 tahun tak kahwin, tak dapat anak because of ada emosi yang tak selesai. So saya cakap dengan abang ni, abang kena selesaikan bab pengurusan mental dan emosi. Ini yang menyekat abang untuk mendapat anak. Untuk pengetahuan Zam, orang-orang yang berada dalam keadaan gangguan emosi dan mental, khususnya suami isteri, tak dapat anak, bukanlah dah usaha IVF macam-macam, dia ada isu pengurusan mental dan emosi tak selesai. Itu yang akan menyebabkan salah seorang pasangan akan jadi mandul. Ini fakta bukan main ni. Saya pun sudah berbual dengan beberapa doktor-doktor pakar dan doktor-doktor pakar yang memberitahu kepada saya, Cik Kim, you sebut ini memang betul dan memang ada research mengatakan bahawa gangguan-gangguan mental ini boleh menyebabkan semua sistem saraf kita tidak dapat berfungsi dengan baik, khususnya pada lelaki maupun wanita. Okey, apabila emosi dah selesai, barulah tingkah laku kita menjadi tingkah laku yang selesai, yang benar, yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Itulah dia 4 tips yang saya boleh berikan kepada anda, para pendengar dan Allah sekalian, bagaimana nak menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Silakan Zam, silakan. Cik Kim, kita ada soalan daripada pendengar FB, Ain Muhammad. Adakah gangguan emosi ini boleh datang tiba-tiba je pada sesiapa? Atau bila mereka terlalu pendam sesuatu, tak meluahkan stres berlebihan, baru-baru boleh terjadi? Maksudnya, dia boleh datang tiba-tiba tak? Okey, dia gangguan emosi mental ni dia tak datang tiba-tiba. Dia mesti ada event yang berlaku. Contoh,
kalau seorang anak itu daripada kecil dia membesar dengan dalam keadaan situasi rumahnya mak ayahnya bertengkar, maka dia develop diri dia tu dengan satu tekanan tau. Dia emosi. Marah bertengkar, semua sampai satu ketika dia dah tak dapat mengurus pengawal, dia boleh jadi burn out dan letih seluruh badan out habis. Dia bukan datang secara tiba-tiba, dia ada masa dan period. Sebab tu bila saya mengkaji detail kepada orang-orang yang menghadapi isu-isu anxiety dan sebagainya, rupanya dia menghadapi losses dalam kehidupan dia. Antara losses apa? Antaranya adalah losses kasih sayang. Kasih sayang tak dapat sebenarnya daripada ibu sendiri, daripada ayah sendiri. Dan menyaksikan ayahnya curang ke atas ibunya. Ibunya curang ke atas ayahnya. Maka benda ini semua terpahat dalam mentalnya sehingga membawa pada usia dewasa. Bila berkahwin, kesian. Saya memang sangat kesian kepada orang-orang yang sebegini. Tapi kadang-kadang orang sebegini dia menyimpan benda ni, tak nak let go. Bila saya tengok, sangat kesian budak ni, sangat kesian individu ni, kerana dia asyik menyalahkan peristiwa lepas yang berlaku pada diri dia. Dia tidak move on. Dan saya sebut, sekiranya awak tidak move on, maka mulai saat ini, awak jumpalah mana pakar sekalipun, pakar tidak boleh menolong anda, kecuali 90% diri anda yang membantu anda sendiri. Gitu, Nizam. Gitu Zam. Silakan Zam. Okay. Dia soalan makin banyak ni. Saya teruskan soalan-soalan penonton dulu. Daripada Aidil Azizi. Saya nak tanya bagaimana cara nak menguruskan emosi diri dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Macam sekolah menengah pun ada stres pun kan. Ya, betul. Dia jawapannya macam mana nak mengendalikan nak mengendalikan emosi ya. Okey. Jawapannya kenali dulu emosi. Macam Aidil tadi. Mungkin Aidil dengan rakan-rakan yang pelajar sekolah menengah dan sebagainya. Anda kena belajar mengenali emosi apakah yang ada pada diri anda, dalam tubuh pada anda. Balik tadi, okey, buat kertas A4, tulis apakah emosi yang ada pada diri aku. Kenali dulu emosi. Dia kalau nak rawat emosi diri ni, jangan terus rawat. Ada orang tergesa-gesa, al-ajlatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah ciri-ciri daripada syaitan. Jadi nak selesaikan isu-isu mental dan emosi kita ni, tak boleh tergesa-gesa. Write down emosi apa yang ada. 1, 2, 3. Oh, ada 10 jenis emosi yang ada pada tubuh badan aku. Yang merajai sekarang ni, yang mengawal emosi yang emosi yang mengawal dia ni apa? Oh, rupanya marah. Baru tengok marah. Sebenarnya aku marah apa? Tanya pada diri. Sebenarnya aku marah apa? Aku marah tentang mak bapak aku ke? Mak bapak aku suruh belajar ambil bidang yang aku tak suka ke? Atau apa? Aku marah apa sebenarnya? Katakan itu. Maknanya itulah style forensik namanya. Membedah siasat satu-satu sampai diri rasa terbuka tabir dalam otak dan emosi. Oh, rupanya inilah isu aku. Aku ni kerap menjadi pemarah. Pemarah. Penyedih. Aku rasa amat rasa bercita, kecewa. Jadi bila dah mengenal Aidil dengan sahabat-sahabat yang lain, pelajar-pelajar sekolah menengah maupun aktiviti, bila sudah mengenal, lepas tu menganalisa apakah emosi negatif diri yang membelenggu diri, barulah boleh dirawat dan menguruskan emosi tersebut. Allahu a'lam bishawab. Silakan, saya passing kepada Zam. Baiklah. Bagi penonton-penonton yang baru saja mengikuti kami, kita bersiaran bagi program Yadim Maya Biar Jelas dengan tajuk pada hari ini, penyakit mental di Malaysia adakah serius? Bersama-sama kita pada hari ini yang berbahagia Tuan Muhammad Mustaqim bin Asmuji yang kita lebih bersedia panggil Cik Kim, seorang pendidik forensik kesihatan mental, Cik Kim Training dan Konsultansi. Baik Cik Kim, kita teruskan soalan kita. Silakan. Soalan banyak soalan nampak saya tu.
Itulah, bila isu Apa? ini orang dah faham, jadi orang Ya. ingin bertanya kan. Jadi saya teruskan Ya. pada soalan nombor 5 Cik Kim. Dalam Silakan. konteks bekerja dari rumah, BDR ni, bagi pekerja seperti Ya. kita lah, ada satu istilah disebut sebagai bekerja 24 jam. Dalam keadaan kita ni disebut BDR, tapi kerja kita ni 24 jam. Kerana majikan ataupun memberi arahan tanpa kira masa atau alasan dari kerja di rumah sahaja. Hal ini telah menyebabkan tekanan dan membawa kemurungan kepada pekerja. Jadi komen Cik Kim tentang orang yang bekerja BDR ni seolah-olah bekerja 24 jam. Cik Kim. Ya, baik. Soalan yang bagus daripada moderator kita dan pasti ramai rakyat Malaysia ternanti-nanti apakah jawapannya. Komentar adalah sebuah komentar. Apabila sebuah komentar tidak berpaksikan pada fakta, ianya tidak menjadi sebuah ilmu. Jadi saya bawakan satu fakta bahawa ada istilah kata 24 jam. Kau ni PDR, kau kerja di rumah, tak apa, 24 jam kau kerja, tak kisah. Majikan kata, majikan anda telah melanggar Akta Pekerja 1955, Seksyen 60(A)(9) di bawah fokus kepada waktu-waktu kerja. Pertama, waktu bekerja mematuhi waktu kerja 8 jam sehari dan tidak melebihi 12 jam sehari termasuk kerja lebih masa. Itu nombor 1. Okey. Nombor 2, memberi waktu rehat sekurang-kurangnya 30 minit dalam tempoh 5 jam bekerja. Okey. Nombor 3, mematuhi waktu kerja tidak melebihi tempoh masa 10 jam terus-menerus dalam satu hari. Seksyen 60(A)(1)(C) Akta Kerja 1955. Nombor 4, tidak menetapkan jumlah waktu bekerja melebihi 48 jam seminggu. Nombor 5, tidak menetapkan purata jam bekerja dalam tempoh 3 minggu, tidak melebihi 48 jam seminggu bagi pekerja shift. Nombor 6, membuat bayaran kerja lebih masa bagi kerja lebih masa mengikut kadar yang telah ditetapkan. Hari bekerja biasa dalam kurungan Seksyen 60(A)(3), Seksyen A Akta Kerja 1955. Ada sebut kat situ cuti rehat mingguan dalam Seksyen 60(3), okey, Akta Kerja 1955. Lepas tu ada cuti kelepasan am. Nombor 7, tidak membenarkan pekerja bekerja melebihi had kerja lebih masa bagi maksud Seksyen 60(A)(4)(A), iaitu 104 jam sebulan. Jangan bawa main-main Kita kalau kita jadi pegawai atas, kita arah orang ke sana ke sini, nanti kita arah orang bawah ikut peraturan kerja organisasi maupun pegawai awal. Tapi kita sebagai majikan membuli masa ke atas kita punya pekerja, nanti ada efek kesihatan mental. Saya akan terangkan satu-satu. Di bawah Seksyen 60(A)(9) Akta Kerja 1955, waktu-waktu kerja didefinisikan sebagai apa? Jangka masa di mana pekerja berada di bawah kegunaan majikan dan ia tidak bebas untuk menggunakan masanya dan pergerakannya sendiri. Maknanya kalau 8 jam tertakluk dengan organisasi, tertakluk dengan apa yang diberikan kepada anda, buat sampai 8 jam. Okey, ini bermaksud pada waktu kerja 8 jam itu berada di bawah kawal selia majikan. Dan tidak boleh kita buat suka-suka hati untuk diri kita. Tidak boleh keluar daripada kawasan tempat kerja tanpa kebenaran majikan. Tidak boleh datang lewat atau balik sebelum tamat waktu kerja. Makna kata 8 jam tertakluk walaupun bekerja secara BDR. Yang lagi dahsyat, Zam, ada majikan, saya pun giling kepala, saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan seorang hamba Allah ni. Dia kata, Cik Kim, setiap masa saya kena bagi laporan pergerakan saya pada bos saya. Saya terpaksa, kalau nak pergi tandas pun saya terpaksa WhatsApp dia.
bos saya nak pergi tandas. Ini sudah mengekang hak asasi diri pekerja. Itu masalah tu. Sampai ada seorang ni dia geram sangat, dia pergi toilet, dia ambil gambar toilet dia, perak, selfie, perak, dia hantar dekat bos dia. Maknanya bos yang manusiawi sangat kurang di kala pandemik ni. Itu yang jadi masalah tu. Kemudian sekira-kira majikan minta pekerja bekerja melebihi 8 jam sehari, apa terjadi? Secaranya tidak boleh diarah bekerja melebihi 12 jam sehari kecuali dalam situasi seperti apa? Dengar baik, teman-teman yang mendengar di atas talian ni. Tak boleh arah bekerja melebihi 12 jam yang dibenarkan di bawah Seksyen 60A-2-A. Dia kata apa? Kecuali situasi pertama yang berkait rapat dengan isu-isu kemalangan ataupun yang mengancam isu-isu berkaitan dengan tempat kerja. Contoh, katakan tempat ZAM ini ada orang ancam, Yadim diancam katakan oleh orang nak buat berpiket dekat Yadim. Maka tak kali itu, bos atas boleh mengarahkan petugas-petugasnya untuk defense Yadim punya institusi. Yes, waktu tu okey, tak ada masalah. Okey, nombor 2, kerja atau pelaksanaannya perlu kepada kehidupan masyarakat. Macam Yadim, saya memahami kehidupan organisasi Yadim adalah untuk memberi pada masyarakat. Maka apabila atasan mengarahkan bahawa ZAM perlu turun ke lapangan bersama masyarakat, ianya dibenarkan. Untuk apa? Tujuan untuk kehidupan masyarakat. Tujuannya. Kemudian, kerja yang perlu bagi pertahanan dan keselamatan Malaysia. Macamlah peran lainnya kita sekarang ni, abang-abang polis kita, askar, mereka diarah untuk bekerja melebihi 8 jam kerana tertakluk di bawah apa? Pertahanan dan keselamatan Malaysia. Adapun organisasi itu dia tak ada kait rapat pun dengan pertahanan dan keselamatan Malaysia, memaksa pekerjanya untuk bekerja melebihi 8 jam, anda boleh ambil tindakan terhadap majikan anda. Dia ada akta dan peraturan sendiri. Nampak tak? Dekat situ. Kemudian, kerja yang harus dilakukan segera ke atas jentera atau loji. Contoh, kita ada lori ambil sampah kan? Katakan kalau dia tidak melakukan ekstra kerja, hanya tertakluk 8 jam, mana mungkin nak selesaikan isu sampah-sampah kita dekat rumah-rumah kita. Betul-betul. Jadi dia diarahkan oleh majikan untuk bekerja dekat situ dan perlu dibayar gaji lebihan itu. Okey? Baik, kemudian suatu gangguan kerja yang tidak mungkin dapat dijangka atau kerja yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam mana-mana kegiatan perusahaan dan perlu kepada ekonomi Malaysia atau mana-mana perkhidmatan perlu sebagai yang ditakrifkan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Katakan saya melakukan pusat kesejahteraan mental saya. Okey, saya buat 8 jam. Lepas tu terapi-terapi saya arahkan bekerja lebih daripada 8 jam. Untuk umat ke, untuk kesejahteraan warga Malaysia ke, saya majikan wajib membayar kepada terapi-terapi saya. Ekstra lagi. Itu dia. Sebab itulah yang menimbulkan pertanyaan sekarang. Bila dah terbeban kerja sampai 24 jam dekat rumah, saya nak timbulkan persoalan pada rakan pendengar dan rakan-rakan yang lain. Persoalan pertama, apakah tenaga kaki tangan yang diarah bertugas selepas waktu kerja dibayar pada kadar tertentu, sama ada yang digariskan oleh organisasi anda maupun melalui rujukan Akta Kerja 1955? Persoalan pertama. Fikir. Nombor 2, di manakah hak seorang pekerja terhadap keluarganya sekiranya majikan tersebut mengutamakan KPI organisasi dengan meminta kaki tangannya berkhidmat sehingga larut malam. Saya ada satu kes lah, ya. 3 budak ini, okey, dia terpaksa melakukan coaching di atas talian dengan saya waktu malam 2 jam. Mereka 3 orang ni mengalami burn out. Waktu tengah coaching di atas talian pun, bos dia suruh buat segera.
Bila saya minta dia open awak punya webcam, saya tengok layu tiga-tiga muka budak ni. Kesian. Layu. Dan mereka mengakui mereka sudah burn out, badan mereka sudah letih dan sudah tidak bermain lagi. Bila dia cakap dengan bos dia tak layan. Bos dia kata apa? Aku tak nak tahu apa yang berlaku pada kau. Aku nak tahu KPI dapat dicapai. Zalim sungguh orang-orang sebegini terhadap diri manusia. Sebab kita bukan robot, kita manusia. Ketiga, soalan saya nak timbulkan kepada rakan-rakan teman-teman para pendengar. Sekiranya kita sebagai kaki tangan yang bekerja melebihi masa dan dibebani tugasan-tugasan lain, lepas tu menanggungjawab tugasan-tugasan orang dan nak mengikut kehendak majikan kita, dan tiba-tiba kaki tangan, saya sebagai kaki tangan rebah dan mati ketika melaksanakan tugas itu kerana tekanan emosi di sebalik timbunan kerja itu. Soalan saya nak timbulkan pada kita pagi ini adalah, apakah majikan anda, majikan saya bertanggungjawab dan mengeluarkan pampasan tertentu setelah kematian warga kerjanya berakibat dari tekanan kerja BDR, atau majikan angkat kaki atau lepas tangan. Saya kena terus terang kat sini kerana apa? Saya akan beritahu dia punya fakta dia. Di mana sebenarnya hak kesihatan mental emosi pekerja ketika bertugas di organisasi. Jadi kalau kita tengok dekat jadual dokumen perkeliling tahun 1994 hingga 2000, skim bayaran pampasan bagi pegawai kerajaan, khususnya simpanan skim kumpulan wang simpanan pekerja dan pegawai berpencen yang ditimpa kemalangan atau kecederaan termasuk yang teranaya anasir-anasir jahat semasa menjalankan tugas rasmi didapati di dalam dokumen perkeliling ini hanyalah meletakkan pampasan berkaitan dengan kerosakan fizikal. Kalau Zam boleh tengok ni, boleh tengok ada yang putus jari ke apa ke, itu semua banyak physical part. Di manakah sebenarnya terletaknya klausa yang menyatakan bahawa tak ada klausa yang meletakkan pampasan berkaitan kerosakan mental emosi di kalangan pekerja atas sebab tekanan emosi di tempat kerja termasuk tekanan melampau dari majikan, tak kira waktu dan masa, termasuk pembulian mental emosi terhadap pekerja, pemulauan majikan terhadap pekerja yang tidak sehaluan, itu sampai di freeze pegawai tersebut, tak dilayan sebaiknya pegawai tersebut. So dengan antara diri majikan dengan pekerja, pekerja dengan majikan, dan anasir-anasir jahat dalam kurungan mental torture semasa menjalankan tugas. Kalau kita tengok perkeliling ini, tidak ada terdapat klausa yang menyatakan bahawa kerosakan mental dan emosi di kalangan pekerja perlu kepada diangkat hak untuk menjaga akal dan nyawa. Kenapa saya cakap begitu, Zam? Kerana ia ada kait dengan selari dengan maqasid syar'iyyah. Ya, ini penjagaan 5 perkara tu kan, Zam, kan? Penjagaan akal, nyawa. Sepatutnya di dalam dokumen terbaru, sebab tu dicadangkanlah kepada orang-orang yang mempunyai sedikit kuasa, buat apa? Buat dokumen hak kesihatan mental khusus untuk umat Islam Malaysia. Dan seingat saya, ia selari di bawah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia. Wallahu a'lam bishawab. Saya passing kepada Zam. Baik, saya harap majikan-majikan di luar sana dapat dengarlah penjelasan ni supaya apa yang dirasakan oleh para pekerja yang bekerja di rumah ini dapat diatasi lah, insyaAllah, Cik Kim. Jadi Cik Kim, saya teruskan soalan seterusnya dalam konteks Islam pula, Cik Kim. Bagaimana Cik Kim lihat penekanan Islam dalam soal spiritual yang boleh memberi kesan positif kepada kesihatan umat Islam? Okey. Pertamanya, terima kasih Zam pada soalan penekanan Islam dalam soal spiritual. Ini sangat penting bagi umat Islam yang mendengar. Saya umat Islam, Zam umat Islam, kita semua yang mendengar umat Islam. Baik, so penekanan pertama penekanan pertama yang perlu kita tekankan adalah sini. Kita punya dalam qalbu, jiwa dalam kita.
Dalam kolbu ada apa? Saya terangkan tadi, tapi saya jelaskan sejelas-jelasnya, biar jelas. Namun pun kita punya program, dia jelas kan? So, sejelas-jelasnya bahawa untuk menjadikan spiritual kita memberi kesan positif pada kesihatan mental kita adalah ada 3. Ada yang pertama, perlu kepada penyucian hati kolbu. Macam mana nak cuci hati? Sebelum cuci hati, kena tahu dalam hati apa penghuni yang ada. Ada 3 penghuni yang ada dalam hati kita yang perlu kita clear di kala pandemik ini. Pertama, dalam hati ada 3 penghuni tetap dia. Penghuni tetap pertama, sistem kepercayaan dalam diri kita. Nombor 2, tabiat diri. Nombor 3, image sendiri. Mana saya dapat benda ni? Melalui rujukan Integrated Holistic Educational System, IHES, yang dibangunkan oleh Pak Hasni, guru saya, selaku dia adalah pengasas dan pengetua sekolah antarabangsa ada di Malaysia. Saya berguru dan berbincang. Rupanya manusia ini, dia kalau tak betulkan 3 penghuni tetap dia dalam hati dia, dia akan rosak. Rosak segala-galanya. Contoh ya, sistem kepercayaan diri. Contoh Zaman, ada orang percaya bahawa di kala pandemik ini hancurlah bisnes dia. Kepercayaan dipecah. Hancur bisnes dia. Sepertinya dia tidak melihat bahawa Allah Ta'ala yang memberikan wabak pandemik ini. Sebab wabak pandemik ini adalah wabak tahunan. Dan dia hanya turun pada waktu-waktu tertentu. Ulangan dan penjadualan. Sebab tu pada zaman Mesir dahulu, wabak ini memang sudah ada. Kita kena faham. Perkataan wabak adalah satu perkataan yang umum. Yang mengkhusus seperti contoh ta'un. Ta'un khusus. Jadi apa yang berlaku? Kita dah tak betul sistem kepercayaan kita. Kita kata pula pada diri kita, habislah bisnes aku. Habislah sayang, abang dah tak ada kerja, macam mana nak menyara keluarga. Bila kita sebut itu, terpesong kita punya kepercayaan. Kerana kepercayaan diri kita ini hanyalah bertuhankan kepada benda material. Kepada benda-benda kerja. Sedangkan kita tak ada kerja sekalipun, ini juga adalah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita apa? Usaha dengan cara yang lain. Kau kemungkinan dah 20 tahun dah, pening dah sangat dekat organisasi ni. Tapi kau tak reti nak keluar. Maka hari ini aku keluarkan kau melalui dihantar wabak. Jadi buat apa nak kemungkinan? Saya jumpa seorang wanita dekat belakang, dekat area rumah saya. Bila saya tengok sedapnya dia punya makanan ni kan, saya tengok jadi boring. Lepas tu saya borak-borak, lepas tu anak dia beritahu dengan saya, mak baru start berniaga ni. Pasal apa baru start? Dia bertanya. Ini pun selepas saya basuh mak sikit supaya keluar daripada bilik kerana dia sudah kurung diri selama 1 minggu. Dibuang kerja. Anak basuh mak. Mak ada kekuatan buat makanan. Why not mak buat bergedel tahu bergedel. Memang sedap tahu bergedel dia. Aku bukan nak promote tahu bergedel, cuma aku nak beritahu bahawa anak boleh nampak peluang pada mak dia. Mak dia tak boleh nampak peluang. Saya pun tak tahu dah akhir zaman. Sebab bila saya membaca di atas salian, kepelotak orang bisnes di kala PKP ini banyak tertumpu nak mencukupkan kehidupan harian. Tapi dia tidak menumpukan sistem kepercayaan diri pada Allah Ta'ala bahawa Allah jugalah yang menurunkan benda ni, Allah jugalah membuka ruang-ruang yang ada. Itu dia. So, ditekankan pengurusan hati. Betulkan balik ke sistem kepercayaan diri. Kemudian, dah dibetulkan situ. Nak betulkan macam mana? Makanan hati adalah iman. Kita beriman bahawa COVID ini adalah COVID yang sebenar. Bukan kita mengatakan COVID ini adalah apa? Selalu orang kata ini adalah konspirasi. Aku pun pelik. Macam manalah orang berkata COVID ini konspirasi. Sedangkan telah termaktub dalam kitab Bazrul Ma'un wa Ta'un itu berkaitan cerita berkaitan wabak ini.
Dia dah cerita dah. Itulah dia bagaimana Islam menekankan kembalikan jiwa kita, hati kita dengan sejelas-jelasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Zam. Silakan Zam. Itulah Cik Kim, saya teringat dalam surah Al-Ashrah ayat 5 dan 6 tu. Maka tetapkanlah kepercayaan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan, ya Cik Kim. Ya, Allah ulang sekali lagi ayat yang ke-6 juga bahawa sesungguhnya tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Jadi Allah dah janji bila ada susah tu mesti ada kesenangan. Jadi kita percayalah kan Cik Kim. Ya, betul. Betul Cik Kim. Jadi Cik Kim, saya nak sentuh sikit tentang kes yang baru-baru ni yang Bidadari Akhbar ni, kes bunuh diri dikatakan meningkat sejak akhir ni. Mungkin Cik Kim boleh kongsikan dari segi data dan punca berkaitan masalah bunuh diri ni tentang pelaksanaan PKP ni. Okey, baik. Terima kasih kepada Zam. Okey, mengajukan pertanyaan ini. Okey. Saya tak nak menyentuh berkaitan data-data sebab dah banyak sangat data dah. Berlambat-lambat data dah. Okey, cuma saya nak memberitahu kat sini, okey, kes lah ya. Okey, kita dah tahu dah. Okey, khususnya berkaitan kes-kes bunuh diri dan sebagainya. Bila kes-kes bunuh diri ini, okey, kita akan pergi pada tekanan hidup. Sebab tu disebut sebagai tekanan hidup dikala PKP ini mencetus pelbagai penyakit emosi. Dia macam ni, untuk memahami benda ni Zam ya, dengan teman-teman para pendengar yang Allah sekalian, apabila satu-satu wabak itu datang, wabak ini wabak tahunan, okey, dan dia on off, kejap okey, kejap tak okey, kejap okey tak okey. Jadi apabila wabak ini datang on off, dia akan seiring datang dengan penyakit iringan yang kedua. Penyakit iringan yang kedua adalah penyakit gangguan mental dan emosi. Okey, penyakit gangguan mental dan emosi. Jadi kalau daripada PDRM sendiri, Mac 2021 sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan kepada PDRM. Ini yang dilaporkan tau, Zam. Yang tak lapor banyak. Okey, ini berbanding 631 kes bunuh diri dilaporkan pada tahun 2020 dan 609 kes pada tahun 2019. Okey, so statistik yang mengalami kembunuhan tahun 2019 sehingga ingin membunuh diri adalah 2.3% rakyat negara ini berusia 16 tahun ke atas yang dikategorikan sebagai hampir 1,5 juta. Kementerian Kesihatan pun penat sebenarnya tuan-tuan dan Allah sekalian. Panggilan psikososial pun dah tak larat dah. Jadi itu yang mencari tu. Ada yang ramai mencari, psikososial tak boleh nak menampung, pergi terapis Muslim Malaysia, pergi ke sana, pergi macam-macam badan kita ada. Okey, yang boleh membantu. Mungkin pergi Yadim, telefon, Cik Zam, saya nak bunuh diri, macam mana tolong saya. Kita ada bantuan musaadah kan, misi bantuan Yadim peduli musaadah COVID ini hanya bukanlah bantuan fizikal semata, tapi bantuan memperkasa kembali mental dan emosi dengan gabungan orang-orang pakar. Okey. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui talian bantuan sokongan sosial tu semua dah tahu dah 122,328 panggilan sejak 1 Januari hingga 18 Jun 2021 melibatkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Untuk pengetahuan Zam ya, bila berlaku benda ni, dia adalah satu peluang. Saya tengah develop seorang usahawan ini secara perlahan-lahan dengan menggunakan potensi yang dia ada, macam mana dia nak menjadikan diri dia punya kepakaran diambil oleh orang. Dan dia baru terbuka. Ya Allah Cik Kim, pasal apa saya dah hujung-hujung jumpa Cik Kim? Saya pun jawab macam ni Zam. Allah kadang-kadang nak bagi kemudahan seseorang itu, dia kena melalui kepayahan dulu. Inna ma'al usri yusra. Iringan ayat itu, kalau kita faham iringan ayat itu, kita akan faham bahawa Masya Allah, maha hebat Engkau bagi pada aku ya Allah. Waktu ni aku tak perlu murung-murung wahai Tuhan. Aku tak perlu nak bunuh-bunuh diri wahai Tuhan. Jadi aku salurkan kehidupan aku dengan baik dan hati kena ikhlas terima wabak ini sebagai satu peringatan dari Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan balik kepada Zam. Silakan Zam. Baik. Jadi bila kita kemukakan tajuk penyakit mental di Malaysia, adakah serius? Banyak sangat soalan Cik Kim. Sampai kita Cuba tengok banyak soalan Betul.
kita pun tak sedar dah sampai ke penghujung bicara dah kita. Jadi sedikit kesimpulan daripada Cik Kim untuk kita, untuk para penonton yang mendengar ni mendapat satu simpanan lah untuk kita sedar tentang diri, tentang kesihatan mental kita ni. Kesimpulan Cik Kim. Kesimpulannya, yang pertama, belajar ilmu kesihatan mental dan emosi. Buat investment sikit, tak perlu carilah duit, korek duit, buat investment. Memang dia mahal, tapi ada kegunaan jangka panjang. Nombor 2, peranan Yadim yang teman-teman yang bertolong sekalian buat ini, saya melihat macam ada institut latihan dakwah Yadim ini perkasakan dengan membuat dia sebagai pusat ilmu kesihatan mental dan kesejahteraan emosi para umat Islam. So dengan cara apa? Mungkin dengan produce program-program persijilan atau sijil-sijil seperti terapis kesihatan emosi untuk komuniti atau mengembangkan ilmu-ilmu berkaitan dalam bidang ini. Bukan hanya dakwah itu, bukan hanya di dalam lapangan begitu, tapi dakwah itu boleh disalurkan dan melalui cara-cara seperti ini. Okey, dan juga buat kajian. Kami Terapis Muslim Malaysia sangat welcome kepada Yadim untuk buat kajian bersama-sama terhadap hari ini dan kita boleh manfaatkan kepada ummah. Dan yang terakhir adalah macam mana nak mengurus kita punya diri. Orang lain tak boleh urus diri kita. Kita lah yang mengurus diri kita. Reward dia belajar dan terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada Zam selaku moderator. Alhamdulillah, gitulah tadi program Yadim Maya Biar Jelas. Pada hari ini kita bawakan dengan tajuk penyakit mental di Malaysia adakah serius? Yang kita bawakan bersama panel kita yang berbahagia, Tuan Muhammad Mustaqim bin Asmuji, alias Cik Kim, perunding forensik kesihatan mental, Cik Kim Training dan Konsultansi. Jadi para penonton dan pendengar setia di Facebook Live Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, gitulah tadi isu yang kita telah kupaskan. Diharap menjadi pedoman kepada anda supaya lebih kuat menangani dan menghadapi masalah COVID dan apa yang kita tanggung selama ini. Jadi ini bukanlah titik pengakhiran kita. Kita kena cukup kuat dan kita kena tabah menghadapi, kerana macam Cik Kim bercakap tadi, macam saya pun ada cakap tadi, Allah juga telah berkata dalam Al-Quran, setiap kesukaran tu ada kemudahan selepasnya. Jadi berpeganglah pada itu, saya kita semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan zikir dan bersalawat dan serta mendengar segi kerohanian, isi hari-hari anda dengan persoalan kerohanian supaya kita lebih yakin dan percaya dan lebih tenang menghadapi masa-masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi program Yadim Maya Biar Jelas. Program-program Yadim, saksikan pelbagai program-program Yadim yang kami telah susun sepanjang musim COVID ini, musim PKP ini, musim PDR ini, dengan pelbagai isu dan kupasan tajuk-tajuk yang lain. Jadi dengan anda menyaksikan program-program Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim secara online, kita dapat menambah ilmu pengetahuan lagi. Sehingga itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nak kalau boleh, semua kita buat doa, kita usaha, kita kaunseling, kita turun padang, kita bantu. Inilah yang kita jalankan dari semasa ke semasa. Pejabat kami sentiasa dapat, dan kami sentiasa buat satu laporan bagaimana musahadat ini dibuat.
kasih ya Dim. Alhamdulillah, terima kasih ya Dim atas musyawarah internet 3.0. Allah ya Tuhanku, tiada kemudahan kecuali yang Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesukaran itu mudah apabila Engkau menghendakinya.